Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan karunia-Nya alhamdulillah kita bertemu pada acara Khazanah Islam episod yang ke-69. Maka kali ini kita akan ambil nutraceutical based on the Quran and As-Sunnah. Maknanya nutraceutical berdasarkan kepada Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, kita ambil definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi yang telah dicetuskan oleh D. Fallacy? Berdasarkan ia telah didefinisikan sebagai makanan ataupun sebahagian daripada makanan yang boleh mendatangkan manfaat kesihatan ataupun perubatan. Dan begitu juga pencegahan daripada segala macam penyakit. Dan seterusnya, istilah ini digelarkan juga ataupun dipanggil sebagai medical food ataupun makanan obat ataupun makanan yang berfungsi dan ataupun dikatakan vitamin ataupun suplemen. Seterusnya, nutraceutical selalunya dirujuk kepada penjagaan kesihatan yang telah diolah daripada dosage pharmaceutical seperti kapsul, tablet dan sebagainya menurut Profesor Zohri Ismail. Dan begitu juga dikatakan bahawa contoh-contoh flavonoid antioksidan daripada berbagai herba-herba seperti misai kucing, pengaga, beta-karotin, daun salam ataupun raihan, ataupun apa-apa sahaja daripada berries dan begitu juga segala macam herba-herba yang diekstrak daripada pokok-pokok, pucuk-pucuk. Sama ada lingzi, tongkat ali, ginger, turmeric ataupun kunyit, garlic ataupun bawang putih dan sebagainya yang sudah dijadikan sebagai nutraceutical. Seterusnya, di antaranya petunjuk Nabi SAW, sahabat-sahabatku Khazanah Islam, agar amalkan diet sebagai satu cara penyembuhan ataupun cure. Dan dikatakan bahawa cara yang paling berkesan dalam mencegah penyakit di dalam Islam adalah healthy diet ataupun diet yang sihat. Nabi SAW bersabda yang maksudnya food is the source of illness. Makanan itu adalah punca segala macam penyakit, maka diet, program diet itu adalah sumber kepada kesihatan mengikut Zaid di dalam artikelnya di Open Nutraceutical Journal 2010. Begitu juga Nabi SAW pedomannya dalam nak mengekalkan kesihatan. Nabi SAW biasa minum madu bercampur dengan air hangat ketika perut kosong. Maka di sana terdapat rahsia ajaib di sebalik amalan berkaitan dengan menjaga kesihatan dengan izin Allah. Hanya mereka yang menikmati sumber-sumber yang dikenal pasti rahsia-rahsia. Maka dikatakan bahawa madu juga adalah makanan dan ia juga adalah minuman dan manisan. Dan dalam masa yang sama ia adalah ubat menurut Syekh Ibn Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Tibbun Nabawi ataupun Perubatan Nabi. Dan di sana ada dua sumber kesihatan dan penawar di mana Nabi SAW bersabda, Al-Quran wal asl yashfa'ani. Ini yang bermaksud bahawa hendaklah kamu menggunakan dua sumber kesihatan ini, madu dan Al-Quran. Dan dikatakan apabila menurut hadis Abu Hurairah mengatakan, sekiranya salah seorang di antara kamu yang ambil 3 suapan madu pada 3 pagi, nescaya dia tidak akan disentuh
oleh penyakit-penyakit yang besar. Begitu juga sebagaimana kita lihat perubatan Nabi ini adalah gabungan daripada divine medicine, maknanya obat-obat ilahiyah, dan begitu juga obat-obat alamiah. Seterusnya, Nabi memperkenalkan kepada kita dan menganjurkan mengamalkan madu asli kerana manfaat madu sudah terkenal sejak dulu zaman Mesir purba, ini 5,100 tahun yang dahulu. Dan berkata Al-Jurayj, Ibn Jurayj Az-Zuhri mengatakan, ambillah madu kerana ia dapat menguatkan ingatan kamu dan dia adalah punca sumber rawatan dan syifa yang terbaik. Dan seterusnya dikatakan bahawa di dalam surah An-Nahl ayat 69, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifa'un linnas. Terdapat keluar daripada perut lebah itu yakni makanan-makanan ataupun minuman yang beraneka warna yang mengandungi penawar bagi manusia, syifa'un linnas. Maka di sinilah yang mana kita lihat amalan makan madu asli, madu hutan, madu gunung ataupun madu ternak telah terkenal ribuan tahun sejak dahulu hinggalah sekarang. Baik apa bangsa, tak kira di mana saja mereka berada. Dan begitu juga ulama berbeza pendapat menjelaskan tentang madu memiliki khasiat yang tinggi, mengandungi penawar syifa'un linnas daripada berbagai-bagai penyakit. Namun daripada penentuan petunjuk adalah pendapat yang mengatakan madu adalah penawar bagi segala penyakit dan sesuai untuk semua orang. Namun Ibnu Hajar mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan linnas, syifa'un linnas, maknanya bukanlah penawar bagi segala macam penyakit dan semua orang, tetapi liba'din nas, oleh sebahagian manusia, insya-Allah. Sekiranya dia sesuai, dia tidak ada penyakit diabetes ataupun penderita diabetes, insya-Allah akan diberikan penawar. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan liba'din nas, yakni untuk sebahagian manusia. Dan ia penawar bagi sebahagian manusia, bukan bagi semua. Jadi kalau ada 10 orang, mungkin 8 orang dia sesuai ataupun selesa. Dan begitu juga seterusnya kita lihat macam-macam madu terdapat. Sama ada madu ternak, madu gunung, dan begitu juga madu hutan ataupun madu kelulut. Mengikut sesuai dengan daerah ataupun negeri kita. Yang kedua, Nabi SAW bersabda daripada Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, alaikum bihadhil habbatis sauda fa inna fiha shifa' min kulli da'in illa sam. Gunakanlah habbatus sauda ataupun biji hitam ataupun the black caraway kerana ia mengandungi penawar bagi segala macam penyakit kecuali mati ataupun pikun, mengikut hadis At-Tirmizi 1968 dan begitu juga Imam Ahmad. Dan maksud ia adalah penawar bagi segala macam penyakit jika sesuai dan jodohnya dan serasi. Setiap penyakit itu likulli da'in dawa, setiap penyakit itu mempunyai obat apabila terpadan, wa idza usiba da'ud dawa, apabila terpadan antara obat dan begitu juga penyakit, pasti nescaya akan sembuh biiznillah, insya-Allah. Hadis sahih Muslim bab likulli da'in dawa 4084. Dan menurut kajian-kajian seperti Ibn Sina, dikatakan bahawa the black seed ataupun habbatus sauda dalam kitabnya The Canon of Medicine, Qanun fi Tib, bahawa ia memberi tenaga, energize the body, memberi tenaga, vitality, dan membantu untuk mencegah berbagai macam
masalah dan depresi di dalam tubuh badan manusia. Mengikut Unani Tib, bahawa sistem perubatan dianggap pada flaxseed ataupun habbatus sauda yang mempunyai manfaat perubatan dan penawar bagi segala macam penyakit. Dikatakan apabila habbatus sauda itu di-blend, ditumbuk, dihaluskan dan diminum sedikit dengan air panas dan campur dengan madu, ia baik untuk melancarkan perjalanan air kencing kita dan menghancurkan batu-batu ginjal yang terdapat pada buah pinggang kita, dan begitu juga mereka yang mengalami masalah penyakit prostat. Jadi kajian sains telah mendapati bahawa habbatus sauda kaya dengan amino asid, karbohidrat, protein, alkaloid dan saponin dan volatile mengikut Zaid. Dan dikatakan when the black seed is ground, blended with honey and drunk with warm water, it is a diuretic and will dissolve the stones that appear in the kidney. Dan dikatakan apabila habbatus sauda itu di-blend dan dicampur dengan madu dan air panas, ia dapat melancarkan perjalanan air kencing kita dan memecahkan batu-batu ginjal dan begitu juga prostat. Seterusnya dikatakan bahawa habbatus sauda helps against all types of cold ailment. Dan begitu juga ia diperkenalkan kesan ingredient ini terhadap perawatan yang sejuk di daerah-daerah bahagian panas dan begitu juga yang kering. Dan seterusnya dikatakan ia dapat membantu meresap dengan obat-obat begitu cepat apabila diambil dengan dos yang kecil dan sesuai. Yang keempat, sebagaimana nutraceuticals berdasarkan kepada Quranic food, makanan yang disebut di dalam Al-Quran, Nabi SAW bersabda, baitun la tamara fihi jia'un ahluh. Mengikut kajian sains, dikatakan bahawa rumah yang tidak terdapat buah kurma, pastilah ahlinya akan lapar. Hadis mengikut Sahih Muslim. Apakah yang dimaksudkan di sini? Hadis ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita simpan buah kurma agar ahli keluarganya tidaklah sampai kelaparan dan ia menjadi penawar yang sebaik-baiknya. Jadi kurma ini bukan hanya buah, bahkan ia adalah makanan yang berfungsi dan memberikan nutrisi yang sebaik-baiknya. Dan dikatakan mengikut Ibn Qayyim Al-Jauzi, kurma kering menguatkan hati kita dan menenangkan kita punya usus dan meningkatkan air mani. Mengikut Ibn Qayyim Al-Jauzi 2003. Di antara keajaiban rawatan perubatan Nabi SAW dalam beberapa kajian telah membuktikan bahawa whoever eats 7 dates in morning from the area of Aliyah will not be harmed by poison and magic. Sesiapa sahaja yang memakan 7 biji kurma daripada bahagian Ajwa Aliyah di Madinah tidak akan terkena racun ataupun apa-apa sahaja sihir. Kitab Bukhari dan 5769 Sahih Bukhari. Dan begitu juga dikatakan al-ajwa minal jannah. Ajwa itu daripada syurga. Dan dia adalah penawar bagi penyakit racun ataupun keracunan makanan. Dan dikatakan hadis ini bahawa ajwa Madinah secara khususnya adalah sebaik-baiknya kurma di daerah Saudi Arabia ataupun Hijaz. Dan dikatakan bahawa beberapa kajian menurut Amr ibn Maimun, nothing is better for the women confined in childbed than dried dates as fresh dates. Dikatakan tidak ada yang lebih baik bagi seorang wanita ketika pantang selepas melahirkan anak daripada kurma kering ataupun kurma segar mengikut Ibn Katsir. Maka di sana ada beberapa hikmah perubatan di sebaliknya pada
pohon kurma dan begitu juga ketika wanita itu sedang berada di dalam labor ward. Dikatakan bahawa buah ini ataupun buah kurma ini rutab yang segar, mengandungi berbagai-bagai macam unsur yang dapat melancarkan yakni saluran-saluran rahim ketika otot-otot ibu sedang melahirkan, dapat membantu sedang melahirkan mengikut Yusuf dalam kitabnya The Islamic Medicine, The Key to the Better Life. Dan begitu juga kajian-kajian mengikut Dr. Yusuf Al-Hajj bahawa mukjizat kerasulan ataupun kenabian telah membuktikan kajian-kajian secara saintifik di mana dikatakan kadar glukos dan insulin yang terdapat pada buah kurma, dia dapat mengolah dan menukar serapan glukos pada sel-sel di hati dan terus tisu-tisu dan begitu juga otot-otot muscle cell. Dan dikatakan bahawa berbagai-bagai manfaat daripada buah kurma ini kerana glisekonnya yang begitu juga dapat memberi tenaga pada oksidasi dan begitu juga lemak asid ataupun dipanggil glukos. Seterusnya dikatakan the oxidization glucose that is manufactured in the liver from amino acid and glycerol. Dan dikatakan bahawa oksidasi glukos yang terdapat pada hati daripada lemak amino dan begitu juga memberi supply nutrisi kepada badan kita sebagai glukos dan begitu juga mempunyai manfaat yang begitu besar. Dan begitu juga kadar hepatic portal vein rise quickly, yang mana portal saluran urat hepatik ini dapat meningkatkan begitu cepat dan menyerap begitu cepat, dan begitu juga oxidization yang mana gabungan daripada oksigen. Dan begitu juga sahabat-sahabatku khazanah Islam, kajian telah membuktikan di dalam beberapa kajian bahawa kurma ajwa Madinah yang dapat mencegah penyakit seperti barah. Sebagaimana terdapat kajian yang dilakukan oleh King Saud University telah mendapati bahawa manfaat kesihatan pada buah kurma ajwa, dan dikatakan bahawa ajwa daripada Madinah mengandungi elemen-elemen yang begitu aktif yang dapat mencegah berbagai macam penyakit, di antaranya barah dengan izin Allah. Begitu juga kajian daripada King Saud University telah mendapati manfaat kurma ajwa yang akibatkan terdapat bahawa buah yang satu ini mengandungi anti-inflammatory ataupun peradangan, unsur-unsur mencegah peradangan yang sama dengan drugs ataupun ubat-ubat komersial. Dan kajian ini mengatakan bahawa kadar mineral yang terdapat pada ajwa adalah sama dengan ubat-ubat komersial antioksidan. Dan begitu juga kajian yang telah dikeluarkan pada artikel-artikel yang 61 pada jurnal US-based ataupun Agriculture and Food Chemistry, King Saud University telah mengatakan bahawa Profesor Morali Daran Nair, ketua daripada Natural Materials dan Laboratory, begitu juga University Michigan, telah mendapati manfaat ataupun bukti-bukti saintifik tentang buah ajwa ataupun kurma ajwa Madinah. Dan seterusnya yang kelima, yakni Quranic food ataupun nutraceutical, keajaiban cuka. Dan dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dan minta diberikan ataupun dihidangkan makanan ataupun lauk. Namun kata isterinya, kami tidak ada apa-apa makanan.
melainkan hanyalah cuka. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mintalah beberapa keping roti kering dan Nabi pun makan dan dicecah dengan lauk yakni cuka daripada buah-buahan. Dan sehingga itu selepas Nabi makan, Nabi mengatakan ni'mal idam al-khal. Maknanya makanan yang paling hebat adalah cuka. Dan dikatakan bahawa cuka ini merupakan makanan daripada zaman purba, sejak daripada dahulu, dan ia dapat memberi penawar. Dan dikatakan juga cuka mempunyai manfaat terhadap perut yang mempunyai kembung perut ataupun masalah. Dan dia merupakan satu pencegahan yang begitu kuat terhadap apa-apa sahaja makanan ataupun dengan cara yang begitu cepat. Mengikut Islamic Medicine, The Key to a Better Life oleh Yusuf. Dan inilah di antara yang dianjurkan, apple cider yang organik. Pastikan jika tuan-tuan mencari cuka, carilah jenis ini ataupun organic apple cider with the mother, kerana ini adalah cuka yang sangat berkhasiat dan dijamin keasliannya. Dan dikatakan vinegar is a liquid ataupun condiment with a sharp taste which is produced by turning alcohol into acetic acid through fermentation. Dikatakan bahawa cuka merupakan sejenis makanan yang tajam rasanya, dan ia pada asalnya adalah khal. Pada asalnya dia adalah khamar. Kemudian ditukar menjadi acetic acid setelah menjalani proses lebih kurang 80 hari pemerapan. Dan dikatakan bahawa it can produce from the juice of grapes. Ia boleh dapat diperolehi. Dibuat cuka sama ada daripada jus apple, jus orange, jus anggur, beetroots, melon, dan begitu juga sugarcane ataupun tebu dan berries. Maka scientists have been able to produce it chemically. Sebagaimana mengikut Dr. Yusuf, para saintis telah dapat mengeluarkan ia sebagai satu chemical dan mineral yang baik untuk kesihatan. Seterusnya dikatakan bahawa wine vinegar helps against gastric inflammation. Bahawa cuka khamar membantu bagi mereka yang mempunyai peradangan gastrik, dan begitu juga mencegah toxic medication. Dan seterusnya, it also decomposes milk and the blood when coagulate. Dan bagi ibu-ibu yang menyusukan anak juga, ia dapat membantu juga membanyakkan susu untuk bayinya kalau ia campur dengan madu dan diminum secara mengikut peraturan yang betul. Dan begitu juga ia dapat mencairkan phlegm ataupun lendir dan begitu juga melancarkan perjalanan darah. Wallahu alam. Dan seterusnya dikatakan bahawa bagi orang yang mengalami sakit gigi, kalau diambil air panas dicampur dengan apple cider ataupun cuka apple dan disip, diminum sikit demi sedikit, ia dapat membunuh kuman-kuman yang terdapat di dalam mulut. Dan seterusnya dikatakan bahawa cuka boleh dianggapkan sebagai perubatan moden, sebagai moisturizer, membasahkan tubuh badan yang kering dan dapat mengurangkan peluh. Dan ia dapat membantu perut daripada melancarkan perjalanan makanan yang kita makan setiap hari. Ia dapat melancarkan perjalanan buang air kita. Begitu juga Imam Razi menyebut bahawa cuka dapat melembutkan
humor-humor atau penyakit-penyakit yang terdapat pada tubuh badan kita, perut dan sebagainya, dan menghilangkan kehausan. Lebih-lebih lagi mereka di musim pandemik ini yang baru nak terkena virus COVID-19 ataupun Omicron ataupun sebagainya, digalakkan membantu membunuh kuman-kuman yang masih terdapat di kerongkongannya. Ialah minum air panas, dicampur satu sudu kecil apple cider ataupun cuka apple, dan disip, diminum sedikit demi sedikit agar membunuh kuman-kuman, agar tidak sampailah kuman-kuman itu menyerang paru-paru mereka. Boleh dilakukan setiap 3 jam sekali pada siang hari. Dan seterusnya, kita lihat bahawa ia mencegah diarrhea bagi orang yang mengalami buang-buang air terlalu kerap. Begitu juga ia melancarkan perjalanan penghadaman makanan dan begitu juga metabolisme pada tubuh badan kita. Ia mencegah sakit gigi. Cuka juga dapat membersihkan saluran usus kita dan membunuh segala macam cacing-cacing yang terdapat pada saluran usus kita, mengikut Yusuf Abdullah dalam kitabnya Islamic Medicine, The Key to a Better Life. Dan seterusnya, inilah di antara beberapa perubatan-perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai nutraceutical ataupun makanan-makanan yang berfungsi, dikatakan makanan yang berfungsi sebagai obat ataupun obat yang dijadikan sebagai makanan. Maka itulah diketahuikan bahawa sahabat-sahabatku khazanah Islam, bahawa proses perubatan Nabi ini memang pada asalnya adalah daripada Quran dan Sunnah, namun seterusnya ia mengalami beberapa proses yang dikatakan penyaksian, musyahadah ataupun witnessing. Pada tahap yang kedua, proses yang kedua adalah tadabbur, maknanya analisa ataupun pengamatan. Proses yang ketiga adalah ta'ammul, pemerhatian yang sangat dalam berkali-kali. Dan yang keempat adalah tajribah ataupun uji kaji, trial and error, yang mana kita lihat semuanya obat-obat, pucuk-pucuk, akar-akar, mereka akan melakukan uji kaji dan memerhatikan gaya hidup binatang-binatang, burung-burung dan sebagainya. Apabila burung makan buah-buahan yang terdapat pada pokok buah-buahan, itu menunjukkan buah-buahan itu baik dan mengandungi faedah. Apabila burung tidak mahu menghingapnya ataupun binatang-binatang tidak berani mendekatinya, itu menunjukkan bahawa pohon, buah, pucuk itu mempunyai racun ataupun masalah. Jadi yang kelima adalah scientific process, proses saintifik ataupun empirical study. Dan yang keenam akhirnya, proses perubatan Nabi SAW adalah meminta pandangan pakar, dan begitu juga doktor-doktor pakar atau dipanggil tibbul atibak yang semasa, minta pandangan mereka. Hatta Nabi SAW pun apabila mengandungi masalah, Nabi akan panggil seorang doktor Arab yang bernama Haris ibn Kalada untuk meminta pandangannya. Jadi itulah di antara beberapa Quranic food ataupun makanan-makanan yang disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah madu, yang kedua adalah kurma, yang ketiga adalah habbatus sauda, yang keempat adalah cuka, dan begitu juga minyak zaitun dan sebagainya yang boleh kita jadikan manfaat untuk kesihatan kita. Ketahuilah, semuanya dengan izin Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, fa idza usiba da'ud dawa bari'a bi iznillah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Apabila obat dan penyakit terpadan, bari'ah, makna akan sembuhlah dengan izin Allah. Jadi ia memberi harapan kepada mereka yang sakit, tidak putus asa, sentiasa mencari-cari penawar untuk mengobati penyakitnya. Begitu juga para atibak, para doktor, para pakar perubatan,
akan sentiasa berusaha mencari-cari antidot, penawar berbagai macam penyakit sebagaimana yang kita alami selama hampir 3 tahun pandemik 19, ditambah lagi dengan Omicron, ditambah lagi dengan African variant dan sebagainya, maka sudah pasti ada penawarnya apabila diusaha, dicari dengan izin Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, sehingga bertemu lagi pada episod yang 70 insya-Allah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi